Kalau setiap kali nak minta ujian dia buat gitu, barulah kita kata sunnah, kata dia. Itu cara dia. Orang lain kata memanglah tidak, tapi lebih moleklah kalau kita buat gitu. Kalau tu tak buat pun tak apa, tidak mesti. Tapi kalau buat tu lebih moleklah. Adapun Imam Syafi'i dan orang lain, mereka terima mana ada semua tu balik tu, dan itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Maknanya ada juga benda hak khilaf ni di kalangan ulama dulu pun ada. Orang ni kata sunnah, orang ni kata tidak sunnah. Dia benda khilaf tu ada. Hak ni kata sunnah, hak ni kata tidak sunnah. Hak ni kata kalau sunnah, sunnah macam mana maksud dia? Macam-macam lah perbahasan tu, daripada dulu lagi ada benda yang seumpama ni. Lepas tu kita pergi kepada riwayat seterusnya. Hak tu riwayat daripada dia lagi, Abbad bin Tamim lagi. Dia dengar pakcik dia ni salah seorang sahabat. Dia kata Rasulullah SAW pada suatu hari keluar untuk minta hujan, dia pun pusing. Ilan nasi zahrahu, pusing belakang. Mula-mula dia beginilah menghadap orang. Lepas tu dia pusing ke belakang, menghadap kiblat. Mana begitu? Mana pusing juga, ada pusing juga. Jadi tujuan dia hanya nak jadi sesuai belakang. Mana suasana ni jadi pusing belakang. Kalau learning ni ada kemarah, kering, kontan, kita kata biar jadi pusing, biar jadi hujan lah. Itu maksud dia. Dia memusingkan belakangnya kepada orang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sulaiman bin Daud, yang ini sebab dua orang tu guru Imam Abu Daud ni. Satunya Ibnu Sarh, yang kedua lagi Sulaiman bin Daud. Sulaiman bin Daud kata dia pusing tu dengan membelakangkan orang. Yang ni dia menghadap kiblat lah. Jadi menghadap kiblat lah. Tadi ketika dia bercakap tadi, dia menghadap orang, membelakangi kiblat. Sekarang ni apabila dia membelakangi orang, bermakna dia menghadap kiblat. Tetapi dengan yang menyebut perkataan dia menghadap kiblat ini Sulaiman bin Daud saja, bukan Ibnu Sarh. Itu Imam Abu Daud ayat tu, cara dia riwayat tu, dia cermat. Dua orang tu guru dia, tapi seorang aja hak sebut ni. Hak lain-lain tu adalah serupa, tapi hak ni tidak serupa. Hak ni hak sebutnya Sulaiman bin Daud saja, bukan Ibnu Sarh. Lepas pada tu kedua-dua tok guru dia serupa. Wa hawwala ridaahu, Nabi SAW pun pusingkan selimut dia. Hak tu kedua-duanya ada ayat. Tetapi istiqbal al-qiblah tu seorang aja hak kata lagu tu. Gitu. Kemudian dia pun semaya 2 rakaat. Yang ni dalam riwayat yang kedua dia pun ada juga sebut semaya 2 rakaat. Ini menunjukkan istisqa tu ada semaya. Ada semaya. Ibnu Abi Dhi'b berkata, yang ni perawi hak atas lagi. Ini bukan tu guru dia, hak atas lagi. Ni kan kalau kita tengok riwayat ni, Ibnu Wahab ambil daripada Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus. Jadi Ibnu Wahab ni tu guru dia dua orang, Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus. Maknanya Ibnu Wahab kata Ibnu Abi Dhi'b dalam riwayat dia kata wa qara'a fihima, Nabi SAW baca dalam kedua-dua rakaat tu, baca Quran. Hak ni Ibnu Abi Dhi'b saja kata, bukan Yunus. Sebab Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus ambil daripada Ibnu Syihab, dua orang. Hak kata Nabi SAW baca gitu, hak tu Ibnu Dhi'b, Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Sarh pula tambah, dia katakan maksud dia Ibnu Abi Dhi'b kata Nabi SAW baca dalam 2 rakaat semaya istisqa tu yang dibaca dengan derah. Ibnu Abi Dhi'b hanya rakyat, dia baca saja, baca tu derah kokoh, dia tak rakyat. Imam Abu Daud rakyat, iaitu Ibnu Sarh tu guru dia, kata maksud baca tu iaitu baca dengan derah. Tetapi hak kata baca dengan derah ni itu tafsiran Ibnu Sarh, bukan hak riwayat Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b hanya rakyat, iaitu dia baca dalam 2 rakaat tu, baca saja, bukan rakyat derah. Hak kata derah ni tambahan tok guru Imam Abu Daud, iaitu Ibnu Sarh. Seorang lah, bukan Sulaiman bin Daud. Jenis rakyat beza riwayat. Walaupun dia letak sekali, tetapi tempat mana ada beza orang ni saja, dia rakyat orang tu saja. Tempat mana hak serupa, dia rakyat biasalah. Itu cara riwayat hadis ni lagu tu.
Ulama-ulama dulu waktu jaga hadis duk bawa siapa kita ni, lagu itulah caranya. Lagu tu. Ni dia ayat ni supaya tidak keliru. Kalau tidak jadi keliru lah. Ni orang ingat kau Ibnu Abi Dhi'b sendiri tu kata baca tu derah. Padahal dia tidak kata, dia kata baca saja je dalam riwayat. Hak kata derah ni siapa dia? Mengambil kira pada tafsiran Ibnu Sarah. Itu maksudnya. Kemudian nak masalah nak balik kain, nak pusing kain ni masa mana, itu pun ada khilaf juga. Begitu juga khutbah dulu kau semaya dulu kau ada khilaf. Ada khilaf. Lepas tu doa tu kemudian kau ataupun dulu ada khilaf. Sebab itulah Imam Abu Hanifah taksir banyak sangat ni selalu tak tetap lah kau. Bila tak tetap, hak tetap je, hak tentu ada ke apa dia. Hak tentu ada sebab dia hak dia ayat tu lah dia kata. Jadi dia balik kepada asal. Tak apalah. Kalau kita nak kira dari segi hak balik tu, di sini ada sebut pada muka surat 209 bawah tu ta'liq Syekh Zakaria. Mereka khilaf tentang waktu tahwil dan waktu menghadap kiblat. Macam mana? Mengikut sahibain ini dalam istilah fiqh Hanafi, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani. Tu dua orang anak murid besar dia tu. Kerana boleh dikatakan kerana dua orang ni lah penting ni lah, mazhab Imam Abu Hanifah ni berkembang dengan pesat. Dua orang ni penting. Ada lagi anak murid lain, Ibnu Ziyad, Zufar dan lain-lain tu anak murid juga, tetapi hak ni hak besar. Satunya masuk dalam kerajaan Abu Yusuf, jadi orang penting dalam kerajaan di zaman kerajaan Bani Abbas ataupun Abbasiyah. Dan hak seorang lagi jadi ulama besar dan pengarang besar, Muhammad bin Hasan. Dua. Dia kata kepada dia, menghadap kiblat ni selepas khutbah. Menghadap untuk apa? Untuk doa. Menghadap kiblat bila? Selepas khutbah. Menghadap kiblat tu untuk apa? Untuk doa. Ini doa ni bukan dengan menghadap orang ramai dah. Selepas membelakangkan orang, menghadap kiblat, doa. Dan apa dia pusing kain tu masa mana? Bila berucap sebentar, tengah-tengah duduk berucap tu pusing. Tu masa dia. Kata dia. Ada juga yang mengatakan selepas tu apabila dia menghadap kiblat, tetapi mengikut Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata bila 1/3 khutbah tu berlalu, baru 1/3 khutbah tu berlalu, barulah ada menghadap kiblat dan pusing kain tu. Pusing kain tu gitu. Lepas pada tu pusing pula kepada orang, sempurnakan pula ucapan tu. Begitu. Ada pun riwayat daripada Malik, ada macam-macam. Riwayat daripada Malik. Dalam Syarah Kabir iaitu mazhab Maliknya, imam dia khutbah dulu, lepas tu menghadap kiblat. Lepas pada tu pusing kain, lepas pada tu baru doa. Gitu tertib dia. Kalau dalam Syarah Kabir mazhab Malik ni. Kalau mengikut mazhab Hanabilah, mazhab Ahmad, khutbah dulu, lepas tu menghadap kiblat, lepas tu doa lepas tu pusing kain. Tu tertib dia. Jadi tak serupa lah tu. Tak serupa. Jadi kesimpulannya, kalau kita kata ada dulu kemudian tu, memang ada lah mazhab ni macam-macam tu. Tak apalah, asal ada hak tu je. Asal ada hak tu. Berapa perkara tadi. Cuma kalau kita nak ikut mana-mana satu, kita boleh ambil lah hak tadi. Itulah tertib dia, caranya. Kemudian riwayat daripada orang lain pula, daripada Muhammad bin Muslim, yakni Ibnu Syihab Az-Zuhri tadi juga. Ini banyak orang. Ini Zubaidi pula anak murid dia. Tak, dia anak murid dia Ibnu Abi Dhi'b dan Yunus, ambil daripada Ibnu Syihab tadi.